Jawatan Kuasa Fatwa Melaka putuskan GISB sesat mirip Al-Arkam. Adun Sri Serdang dipanggil polis terlibat himpunan Taufan Al-Aqsa. Simpan wang rasuah di rumah, disyakim libatkan ahli politik berpengaruh. SPRM serbu 2 lokasi simpan wang sehingga RM500,000. Hassan Karim Nafi keluar kenyataan bersedia keluar dari Johor. Speaker bertegas bertahan lebih banyak soalan diajukan pihak kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Jawatan Kuasa Fatwa Melaka memutuskan ajaran dan kepercayaan Global Ikhwan Services and Business GISB Holdings adalah sesat sama seperti ajaran dan kepercayaan Al-Arkam yang telah diwartakan pada tahun 1994. Mufti Negeri Dato' Abdul Halim Tawil berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa yang berlangsung pada 3 Oktober lalu selepas mendapati beberapa elemen kumpulan itu bertentangan dengan hukum syarak. Menurut beliau, terdapat beberapa perkara dalam GISB khususnya daripada keluarga Allahyarham Asy'ari Muhammad yang mempunyai amalan, wirid dan sebagainya yang menjurus kepada ikutan fatwa Al-Arkam yang telah diharamkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada seminar pendidikan fatwa kontemporari sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Melaka di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Mengulas lanjut, katanya berdasarkan laporan-laporan yang dibentangkan pada muzakarah berkenaan, jelas mendapati terdapat persamaan amalan yang seperti ajaran Al-Arkam dan Rufaqah yang telah difatwa haram di Melaka pada tahun 1994 dan 2007 lalu. Jelasnya fatwa yang bakal diwartakan selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim itu akan menjadi garis panduan baharu khususnya kepada jawatan penguatkuasaan dalam mengambil tindakan yang lebih tegas. Pihak polis telah memanggil Adun Sri Serdang Abbas Salimi Cik Azmi bagi dirakam keterangan berhubung himpunan Taufan Al-Aqsa setahun memperingati kekejaman Israel di Gaza, Palestin. Beliau tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi di Kuala Lumpur untuk direkod keterangan. Difahamkan Abbas Salimi merupakan individu kedua yang dipanggil polis berhubung himpunan yang berlangsung Jumaat lalu di hadapan Ibu Pejabat Lembaga Tabung Haji. Jumaat lalu, Presiden Parti Pejuang Tanah Air, Mukhris Mahathir, dipanggil polis untuk dirakamkan keterangan selepas himpunan berkenaan berakhir. Himpunan 1 Tahun Al-Aqsa adalah sebagai tanda bersolidariti rakyat Malaysia bersama-sama dengan Palestin sempena genap setahun Taufan Al-Aqsa yang dilancarkan pejuang Islam Palestin Hamas pada 7 Oktober 2023. Sebuah unit pangsapuri di Kuala Lumpur telah diserbu SPRM disyaki dijadikan sebagai tempat menyimpan wang rasuah. Memetik laporan daripada Malaysia Kini, serbuan itu dibuat pada jam 10 malam sebagai sebahagian daripada siasatan dakwaan rasuah oleh ahli politik itu. Menurut sumber, lokasi pangsapuri itu didedahkan oleh seorang suspek yang ditahan terlibat dalam kes itu. SPRM berkata hasil penggeledahan telah menemui sejumlah wang bernilai kira-kira 5 juta ringgit. Wang ini katanya disimpan bertujuan untuk kegunaan ahli politik berkenaan bagi aktiviti politiknya. Menurut beberapa sumber, siasatan awal menunjukkan unit itu disewa oleh seorang ahli perniagaan untuk menyimpan wang bagi pihak ahli politik itu. SPRM juga menyiasat ahli politik berkenaan berkaitan skandal rasuah berjuta-juta ringgit yang didakwa berhubung konsesi perlombongan pasir di bawah anak syarikat cabang pelaburan negeri itu.
Dalam perkembangan sama, SPRM juga menyerbu 2 lagi lokasi yang digunakan untuk menyimpan wang susulan siasatan terhadap dakwaan skandal konsesi perlombongan pasir di Selangor. Ketuanya Azam Baki mendedahkan wang Singapura yang bernilai RM243,000 dan RM256,000 dirampas dari 2 lokasi yang berasingan di Lembah Kelang. Selain itu, SPRM juga mendapat maklumat ada wang yang jumlahnya tidak didedahkan dilaburkan di Singapura. Terdahulu, SPRM menahan bekas pegawai kanan di Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI, ahli perniagaan yang rapat dengan seorang pemimpin politik, seorang pemandu serta pegawai syarikat penerima konsesi. Setakat ini, seramai 15 orang telah dipanggil memberikan keterangan. Sementara itu, SPRM juga akan memanggil ahli politik yang dikaitkan dengan seorang daripada 4 suspek selepas ini. Katanya seperti lazimnya, SPRM perlu mendapatkan segala bukti-bukti yang dirasakan wajar dan telah disahkan, barulah orang yang berkenaan akan dipanggil. Saya rakyat Johor yang setia. Itulah yang ditegaskan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim susulan fitnah di media sosial yang diterimanya berkait cuti hujung minggu di Johor ditukar kepada Sabtu dan Ahad. Katanya dalam satu kenyataan, beliau tidak pernah membuat kenyataan bahawa akan keluar dari Johor dan tinggal di Kelantan. Beliau adalah ahli Parlimen Pasir Gudang dan akan berkhidmat kepada Pasir Gudang dan kekal tinggal di Johor. Hassan berkata selaku wakil rakyat, beliau menyatakan pandangannya tanpa berniat mencabar sesiapa. Katanya beliau menghormati institusi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Pada 7 Oktober lalu, Tunku Mahkota Ismail mengumumkan cuti hujung minggu di negeri tersebut ditukar kepada Sabtu dan Ahad bermula 1 Januari 2025. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul tetap dengan keputusannya untuk membenarkan lebih banyak soalan diajukan pihak kerajaan bagi sesi soal jawab lisan dalam aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat. Katanya ahli kerajaan kini melebihi bilangan ahli parlimen pembangkang. Seramai 93 ahli penyokong kerajaan dan 75 ahli pembangkang di Dewan Rakyat ini. Peraturan Majlis Mesyuarat tidak menetapkan syarat mengenai susunan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Mulai mesyuarat ketiga ini di bawah peraturan mesyuarat 100, beliau membenarkan agar lebih pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan bagi pihak kerajaan dalam kedudukan 10 teratas aturan pertanyaan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.